Salam. Tuan-tuan rahimakumullah. Maka sebab itulah kita meraihkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang akan ingat. Mudah-mudahan kita, generasi-generasi yang akan datang, anak-anak kita akan ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita setengah-setengah kita bila sambut hari lahir anak-anak, tuan-tuan, beli kek kat kedai, kedai tu bagi lilin. Kita pun pasang lilin. Anak umur ni 7 tahun, 7 batang lilin. 1, 2, 3, 5, 6. Tiup. Mana datang? Tidak ada asas dalam agama. Kalau orang tua pula sambutan hari lahir, berapa umur ni? Pakcik 60 kata. 60 batang lilin. Pasang lilin 60, 1, 2 sampai 60 batang. Lepas tu suruh pakcik tu tiup. Pakcik pun tiup puh sampai 60, pakcik tu lilin padam, dia pun padam, tuan-tuan. Kan? Mana ada asas? Macam Valentine Day lah. Kita dah kata haram, budak-budak ni degil, nak buat juga. Kita dah wawarkan ini haram, fatwa dah keluar haram. Fatwa kebangsaan kali ke-71 bersidang di Sarawak, tuan-tuan, mengatakan haram. Semua negeri kata fatwa keluar haram. Tak, degil juga. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia li rabbihi, dengan tuannya lakanut, barani dia lawan. Inilah manusia. Yang haram inilah yang dibuat. Banyak bersepah lagi yang halal tak nak buat, yang haram ini dibuat. Contoh, tuan-tuan, dalam soal perkahwinan, kenapa kita ia mempertahankan soal bersanding? Di mana asasnya bersanding itu? Adakah datang daripada Islam atau daripada Hindu? Tanya budak-budak ni kata Hindu, Ustaz. Tapi kalau Hindu, kenapa nak buat? Mempertahankan kehinduan. Kita sebut Hindu marah, tapi bila amal Hindu buat juga. Tepung tawa, bukan sekadar adat Hindu, ibadat orang Hindu. Kita setengah-setengah orang kita mempertahankan ibadat orang Hindu. Beli kereta baru, tepung tawa. Rumah baru, tepung tawa. Surau baru, tepung tawa. Semua nak tepung tawa, tuan-tuan. Gigi palsu baru pun tepung tawa juga. Apa cerita? Ini peninggalan Yahudi kita buat. Waliyanaudzubillah. Jadi marilah malam ini, bila mana kita nak mengatakan kita nak menyambut hari kelahiran, meraihkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz pengurusi kita Harun Aim tadi menyebut, apakah kita benar-benar cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kasihkah kita kepada Nabi, tuan-tuan? Betulkah kita sayang pada Nabi? Apa target kita kalau setiap tahun kita menyambut sambutan Maulid Rasul? Apa target kita? Adakah target kita tahun ni kita nak amalkan 1-2 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa dah sunnah Nabi yang kita amalkan? Kalau betul-betul kita sayang dan kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sekadar habis berarak dapat baju free, habis balik gitu je? Satu sunnah Nabi pun tak amal. Dapat baju free penuh, tapi sunnah Nabi tak amal, tuan. Kita renung, kita balik, kita kata sayang kat Nabi, tapi betulkah kita sayang kat Nabi? Berapa sunnah Nabi dah kita amalkan? Berapakah kita dah mempertahankan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sebab itu awal mula tadi saya menyebut a'udzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut an ya'budullah. Diutuskan rasul itu setiap umat, an ya'budullah, tugas Nabi an ya'budullah, mengajak orang mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan golongan taghut, golongan pelampau. Tuan-tuan rahimakumullah, ini antara kenapa Nabi diutuskan, untuk mengajak kita mengabdikan diri pada Allah. Apakah hari ini kita benar-benar mengabdikan diri pada Allah? Apakah kita benar kita ni hamba Allah, ataupun hamba kepada dunia, hamba kepada kereta, hamba pada rumah, hamba pada jam, hamba pada beg, umpamanya, tuan-tuan. Sebab tu kita tak heran orang beli beg tangan sampai harga 43,000. Macam mana orang apa pun tak tahu harga beg tangan 43,000, tuan-tuan. Saya kalau dia nak tengok juga, saya kalau selalu bercontoh, kalau harga beg tangan 43,000 tu saya ingat gini, tuan-tuan, tak payah buka lah. Kalau nak je cakap, sila keluar cermin kecil, keluar cermin kecil.
Allah, kejap tuan, kacau lah. Ya. Keluar. Sila keluar gincu. Keluar gincu itu. Sendiri pasang gitu. Dah harga 43,000 boleh beli rumah flat. Rumah flat 3 bilik, 2 bilik air. Yang beg tangan 43,000 tu berapa bilik pun tak tahu dalam beg lah. Tuan-tuan, sebab Nabi dah sebut. Nabi kata apa? Mafhum hadis ya. Nabi kata akhir zaman nanti umatku akan terkena da'ul umam, penyakit umat-umat yang terdahulu. Lalu Nabi tanya, yang sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah dia itu penyakit umat yang terdahulu? Antaranya Nabi kata umat akhir zaman nanti suka hidup bermewah-mewahan. Confirm. Hadis Nabi ini boleh pakai dulu, kini dan selama-lamanya. Siapa kata hadis Nabi boleh pakai zaman Nabi je? Kita tolak tuan-tuan. Hadis Nabi boleh pakai zaman sekarang. Nabi kata umat akhir zaman suka bermewah-mewahan. Betul. Beli jam tangan harga 200,000. Jam tangan 200,000. Cuba tuan-tuan tanya, yang beli jam tangan harga 200,000 dengan beli jam tangan harga RM50, sekarang pukul berapa? Sama ke lain waktunya? Sama tuan. Sekarang pukul 8.29. Orang harga jam 200,000. Orang beli jam RM50 pun 8.29. Apa beza? Kecuali jam tangan boleh bercakap, itu belilah. Tengok Ustaz, udahlah tu, berhentilah ceramah gitu kan. Orang dah nak makan Ustaz gitu. Kan? Kalau jam tu pula tengok gitu, kau ni cik tidur, bangun cepat Ustaz dah nak ceramah dah tu. Contoh Ustaz, belilah jam tu, tak ada masalah. Okey, itu yang pertama. Saya nak bagi dua je penyakit umat. Yang kedua, kata Nabi SAW, umat akhir zaman suka berhibur. Hiburan terlampau-lampau. Malaysia ni banyak sangat anugerah hiburan tuan. Kan? Anugerah yang terbaru, anugerah ASA Seri Angkasa. Sebelum tu anugerah juara lagu kali yang ke-25 yang dimenangi oleh Ana Rafali. Lagunya Tolong Ingatkan Aku. Tolong ingatkan aku tu tazkirah tu. Cuma dia tak tulis lagu tajuk tazkirah je. Itu sebab dia menang. Orang pertikaikan kemenangan dia. Mana boleh menang orang ini? Ana ni bukan yang glamour. Bukan glamour, tapi lirik lagu tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan tengok. Allah Allah. Ya tuan ya. Ustaz dengan ceramah. Ustaz dengan ceramah sekejap. Pukul 9 untuk Ustaz ya. Okey. Okey tuan. Itu suka berhibur. Terlampau banyak hiburan kan. Tahun lepas tuan-tuan tengok anugerah juara lagu yang kali yang ke-24. Siapa menang? Yang menang ialah Aizat. Yang kedua Yuna. Yang ketiga Fazal Tahir tuan-tuan. Fazal Tahir lagu dia sampai ke syurga sebab menang. Kalau sampai ke neraka tak menang. Tapi tahun ini kenapa dia tak menang? Tuan-tuan tengok tajuk lagu pun hanyut lagu Fazal Tahir. Tak menang. Stacy tajuk lagu Jahat. Tak menang. Ada lagu jahat. Tak terfikir oleh kita ni jahat pun ada lagu. Okey, suka berhibur. Hiburan terlampau-lampau. Kan? Sekarang ni tengah dipopularkan anugerah bintang popular bintang harian tuan-tuan. Meratalah para artis ni pergi jumpa peminat-peminat yang baru ni di Johor. Walaupun hujan turun, orang tidak berganjak dengan payung ni. Hujan turun, tapi kalau ceramah agama hujan turun, orang lari kan. Hujan ni ustaz tak datang ni. Kita kan. Tadi hujan, ustaz pun tak datang ni. Nak pula dia kata subuh-subuh, imam pun tak datang ni, hujan ni dah. Tuan-tuan imam popular. Okey, itu dia ya. Jadi pada malam ini tuan-tuan, insya-Allah saya cuba nak bawa bagaimanakah kita kalau betul-betul nak jadikan Nabi itu sebagai role model, sebagai qudwatun hasanah, sebagai orang kata sekarang idola. Nak jadikan Nabi sebagai contoh yang terbaik. Nabi menyebut dalam surah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasanah liman kaana yarjullaha wal yawmal aakhir wa dzakarallaha katsiira. 3 syarat ini tuan-tuan, siapa nak jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai role model. Allah menyebut dalam Quran, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan yang baik bagi kamu. Liman kana yardullah, iaitu orang yang mengharapkan rahmat pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa zakarallah katsira, dan ingat Allah katsir, banyak-banyak. Jadi tuan-tuan, 3 syarat ni mari kita tengok. Yang pertama sekali, siapa-siapa nak jadi kita manusia ni tuan-tuan, mampu, insya-Allah mampu menjadikan Nabi sebagai contoh. Tapi ada 3 syarat ini. Yang pertama, liman kana yarjullah, kita mesti ada rasa harap pada Allah. Kita hendakkan keredaan Allah, kita hendakkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah mengabdikan diri hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak nak mengabdikan diri pada yang lain, tuan-tuan. Kita mesti nak mengharapkan kasih sayang Allah. Betulkah kita ini mendapat kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana rumah kita nak dapat rahmat? Bagaimana pejabat kita nak dapat rahmat? Bagaimana kalau kita berniaga kita dapat keberkatan dan kerahmatan? Antaranya tuan-tuan rahimakumullah, kalau rumah nak dapat rahmat, yang pertama sekali, hendaklah ahli rumah itu menghidupkan ucapan salam. Hendaklah hidupkan ucapan salam. Nak keluar rumah bagi salam, masuk rumah bagi salam. Ini Islam. Islam ajar, Islam suruh. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau jumpa sahabat, Nabi lah orang yang pertama akan bagi salam. Nabi berlumba-lumba nak bagi salam. Kadang-kadang setengah-setengah kawan-kawan kita di pejabat, tuan-tuan, bila bagi salam tak nak jawab. Tak maaf lah, kadang-kadang tu bos-bos tak nak jawab. Waalaikumsalam tuan. Dia besok tu jumpa dia. Tuan, apa hal ni kau cakap gini? Malam jumpa tuan, bagi salam tak jawab. Ada salam boleh jumpa, Allah, bagi salam pun tak nak jawab. Jawab salam wajib. Jawab salam tu wajib. Dan ada beberapa tempat salam tak perlu jawab. Ada beberapa tempat salam tak perlu dijawab. Yang pertama, ini semua orang tahu, confirm semua orang tahu. Saya tak beritahu pun kita dah tahu, tapi cuma nak beritahu juga.